Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen lisensi. Semua penduduk terutama yang berada di kawasan berisiko banjir digesa mengambil langkah pencegahan sewajarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di beberapa daerah di Terengganu sehingga hari ini. Daerah terbabit adalah Besud, Setio, Kuala Darus, Kuala Terengganu, Parang, Dengun dan Kemaman. Amaran hujan berterusan dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan, Kedah, Perlis, Perak, Pahang dan Sabah. Semua aset APM Terengganu kini berada dalam siap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir kali ini. Pengarah APM Terengganu berkata kesemua logistik berfungsi dengan baik selepas melalui proses baik pulih secara berkala. Ini termasuk 63 buah bot dan 42 unit kenderaan darat. 750 pegawai dan anggota juga sedia digerakkan. Turut dikenal pasti, 262 lokasi berisiko banjir sekiranya hujan lebat berterusan. Elak taksub kejar ranking antarabangsa. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi, tidak akan ada perkongsian kepakaran antara institusi pengajian tinggi IPT sekiranya masing-masing mahu mengejar ranking terbaik. Setiap IPT diwujudkan dengan tujuan dan matlamat berbeza dan ia tidak boleh diukur secara umum. Penjualan Rahmah Siswa 2023 diperkenal bagi membantu pelajar mendapat barangan keperluan pada harga berpatutan. Ia berikutan terdapat permintaan untuk dilaksanakan jualan Rahmah Siswa tersebut kerana ramai pelajar adalah daripada keluarga B40. Pada masa sama, ia juga sebagai langkah mengurangkan pembelanjaan dan penjimatan kos oleh para pelajar. Program Pendidikan Literasi Fungsian Orang Asli PLFOA membantu membasmi masalah buta huruf dalam kalangan masyarakat orang asli dewasa di negeri Kelantan. Jelas Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa Kelantan dan Terengganu, modul pengajaran berasaskan kaedah 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ia adalah usaha Jakwa yang berkolaborasi bersama Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli. Membentuk graduan berintegriti tinggi penting bagi mengelakkan gejala rasuah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah bertitah jatuh bangun sesebuah organisasi atau individu bergantung kepada integriti yang dimiliki. Baginda turut bertitah para graduan boleh merajui program-program anti rasuah untuk membantu sesebuah organisasi terutamanya dalam konteks tabir urus yang baik. Lebih 2.5 juta ringgit disalurkan ke akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin Kementerian Luar Negeri Malaysia hasil daripada sumbangan tabung masjid dan surau seluruh Johor, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Menteri Besar Johor dalam majlis bacaan Yasin, tahlil dan solat hajat bangsa Johor. Kira-kira 5,000 umat Islam menyertai majlis tersebut yang diadakan di Masjid Sultan Iskandar Bandar, Dato' On, Johor Bahru. Semua agensi di bawah kelolaan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama termasuk Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan diminta memantau dan menghentikan penyebaran ajaran sesat. Muhammad Muhib Kholi Nazim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama turut meminta masyarakat Islam berhati-hati dengan ajaran sesat tersebut. Pejabat kementerian juga sentiasa bekerjasama rapat dengan polis bagi membendung segala bentuk ajaran sesat yang bergerak secara rahsia. Golongan lelaki harus berani tampil membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual. Menteri KPWKM berkata menerusi program Jerawara Kasih, pihaknya mendapati 1,317 individu menjadi mangsa. 28% daripadanya adalah lelaki. Mangsa terlibat tidak berani untuk melapor kerana pelaku melibatkan pegawai atasan. KKM sasar 1.5 juta serangan kesihatan akan dilaksana tahun ini. Menterinya menegaskan ia penting ke arah menyediakan penjagaan kesihatan awal dan pencegahan penyakit dalam kalangan masyarakat. Pengesanan awal mampu mencegah pelbagai komplikasi. Seorang bayi lelaki ditemukan di dalam bungkusan plastik di tepi jalan di Bandar Sunway, Subang Jaya semalam. Ketua Polis Daerah Subang Jaya berkata bayi berkenaan dijumpai dalam keadaan tidak berpakaian dan masih bertali pusat berserta uri oleh orang awam pada 1.25 tengah hari.
Polis membawa bayi berkenaan ke klinik berhampiran sebelum dirujuk ke Hospital Sungai Buloh untuk pemantauan rapi. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes itu supaya tampil memberikan kerjasama. Polis Ampang berjaya menahan 5 suspek lelaki tempatan berumur 24 hingga 26 tahun dipercayai terlibat satu kes rompakan berkumpulan di rumah kedai di Jalan Mewah 3, Taman Ampang Mewah, Selangor. Turut dirampas sebuah kereta, 2 buah topi keledar, 1 kunci kereta serta sebatang paip PVC. Seorang lelaki direman hingga Khamis dipercayai memiliki dadah jenis ketamin dan ekstasi. Suspek diberkas di Taman Sentri Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah menyatakan suspek turut mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. 417 kes penipuan umrah dengan kerugian RM9 juta direkodkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek tahun ini. Jumlah tersebut meningkat berbanding tahun lepas sebanyak RM3 juta direkodkan. Manakala 333 kes direkodkan di Tribunal Tuntutan Pengguna dengan nilai kerugian lebih RM7 juta. Sesudah itu, Motek bercadang melakukan penerapan kepada agensi pengendali perkhidmatan umrah di seluruh negara bagi meminimumkan risiko penipuan menerusi beberapa syarat. TNB siap siaga membentuk kerjasama dengan kerajaan, para pelabur dan pemegang tarikh utama untuk menyegerakan peralihan tenaga ET yang bertanggungjawab di samping menangani Trilima Tenaga. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya memaklumkan keperluan ET bagi menangani peningkatan permintaan elektrik dan mengurangkan pelepasan karbon. Di rantau ASEAN, matlamat TNB adalah untuk menyalurkan 3,000 gigawatt tenaga bersih. Dan penumpang ECRL bakal bergerak pada kelajuan maksimum 160 km sejam apabila memulakan operasi komersialnya pada Januari 2027. MRL menegaskan ECRL tidak boleh dinaik taraf atau ditukar menjadi kereta api berkelajuan tinggi mengikut spesifikasi kejuruteraan dan sistem operasi semasa. Dan penumpang ECRL berhubungkan Kota Baru dengan ITT Gombak dalam tempoh 4 jam. 533 pekerja My Airline Sdn Bhd mengemukakan permohonan untuk mendapatkan manfaat sistem insurans pekerjaan SIP Perkeso. Menteri Sumber Manusia berkata 277 permohonan telah diluluskan. SIP merupakan bantuan kewangan kepada pekerja yang hilang pekerjaan sehingga mereka mendapat pekerjaan baru. Destinasi gastronomi tourism antara daya tarikan Pahang yang merekodkan kehadiran 9.04 juta pelancong domestik dan antarabangsa. Esko Pahang berkata kepelbagaian jenis makanan daripada 11 daerah di negeri itu secara tidak langsung memberi kesan ekonomi kepada penduduk setempat. Beliau optimis melepasi sasaran 13 juta kunjungan pelancong pada tahun 2013. Seramai 14 orang pengusaha pelancongan dari Malaysia, China dibawa mengunjungi destinasi-destinasi pelancongan terkenal di negeri Pahang. Program lawatan familiarisasi China Pahang 2023, Anjuran Tourism Pahang yang berlangsung sejak 17 November hingga 21 November ini bertujuan untuk produk-produk pelancongan baru dan sedia ada di negeri itu. Lawatan itu melibatkan destinasi-destinasi pelancongan di 4 daerah iaitu Bentong, Jerantut, Temeloh dan Kuantan. Kekejaman Israel terus dikecam. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berucap pada pertemuan mingguan dengan penggubal undang-undang Parti AK pimpinannya berkata terdapat banyak bukti untuk mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Ujarnya Turki akan memastikan semua usaha dilaksana sehingga jenayah perang yang berlaku di Gaza diadili. Beliau turut mengecam Perdana Menteri Israel yang disifatkannya hanya menggunakan perang melawan keganasan untuk mengembalikan pengaruhnya. Pasukan tentera Houthi di Yaman mengesahkan telah menahan dan menguasai sebuah kapal milik Israel di selatan Laut Merah. Jelas jurucakap Houthi, kapal kargo dengan nama Galaxy Leader itu telah ditahan dalam satu operasi selepas mendapat maklumat. Sekurang-kurangnya 22 orang menaiki kapal tersebut dengan sebahagiannya adalah ahli perniagaan Israel yang dalam perjalanan dari Turki ke India. Pasukan Houthi yang disokong Iran telah melancarkan beberapa peluru berpandu dan serangan drone ke arah Israel sebelum ini.
Presiden baru Maldives Mohamad Muizzu meminta India menarik balik kesemua anggota tentera dari negara kepulauan itu. Ujarnya India akan menghormati hak demokrasi, kedaulatan dan rakyat di Maldives yang tidak mahu kehadiran tentera asing. Beliau yang memenangi pilihan raya presiden pada September sedang dalam proses mengubah dasar yang dipakai pemerintah terdahulu mengutamakan negara India dalam segenap urusan. Rakyat Thailand yang dilaporkan terperangkap di utara Myanmar susulan konflik bersenjata di negara itu sedang dalam proses dipindahkan. Menurut Kementerian Luar Thailand, seramai 200 orang terlibat dan sedang dibantu kerajaan Myanmar dengan kerjasama negara China. Sumber memaklumkan majoriti yang terlibat adalah mangsa sindiket pemerdagangan manusia serta terlibat dengan jenayah penipuan. Selain Thailand, warga Singapura dan Filipina turut terlibat. Situasi tegang berlaku di luar terowong yang runtuh di India apabila berpuluh pekerja mendesak pasukan bertugas menyelamatkan rakan-rakan mereka segera. Sebelum ini, usaha mereka terhenti selepas mesin penggali yang digunakan rosak. Sesudah itu, mereka terpaksa menunggu untuk mendapatkan mesin baru yang perlu diangkut dari New Delhi ke selatan kawasan runtuhan di lebuh raya Himalaya. Bekalan makanan, minuman, ubat-ubatan dan oksigen turut dihantar menggunakan laluan paip. Dan kira-kira 40 pekerja jalan raya masih terperangkap sejak terowong dalam pembinaan itu runtuh pada 12 November lalu. Bandar terbesar di Pakistan, Karachi, menjadi bandar paling tercemar di dunia mengikut laporan Global IQ Air dengan bacaan 227. Ketua Menteri Punjab dalam catatan di laman web X menggesa orang ramai agar mematuhi garis panduan ditetapkan kerajaan tempatan bagi mengelakkan situasi pencemaran menjadi semakin buruk. Tambahnya, penduduk yang melakukan urusan di luar juga diwajibkan memakai pelitup muka yang berkuat kuasa selama seminggu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.